Pertamanya nak ucapkan tahniah lah sebab Mika berjaya capai 1000 pertama pada bulan lepas. Kalau nak dikumpulkan tu daripada sebelum-sebelum lagi tu dah lebih lah. Cuma target terdekat kita, biasa kita nak kalau boleh semua ejen ni mampu capai 1000 pertama. Itu. Okay, sebenarnya apa yang teman nak share dengan Mika ni, ada benda-benda biasa bila kita buat sesuatu tu mesti ada tujuan dia, mesti ada matlamat dia kan. Kalau Mika lah, selain daripada nak buat kebajikan sambil-sambil nak tolong teman punya bisnes ni, apa tujuan Mika ataupun matlamat, impian ke yang boleh Mika share dengan teman? Secara ringkas umum. Untuk apa tu? Untuk buat bisnes macam mana? Jadi dropship kan. Kiranya rasanya sama je kot dengan matlamat untuk macam dengan member lain lah. Sebab awak pun memang ada tolong juga. Apa kalau ada member lain yang buat bisnes ke apa kan. Kita tengoklah. Yang back to back dia tengok dia macam apa, dia nak kita tolong dia segi apa kan. So macam dengan hot art ni, satunya memang awak plan nampaknya sebab dia satu yang unik kan daripada apa, kiranya kalau buat satu frame ni, kiranya biasa orang akan bayangkan frame ni ada kiranya macam yalah frame, kita selalu kalau macam frame gambar biasa, gambar yang biasalah macam gambar family ke, betul gambar flora fauna je macam benda tu biasalah. Kalau kita pergi even pergi kedai RM2 pun kalau nak cari frame gambar ke, frame gambar apa bunga-bunga ke apa tu, benda tu boleh dapat kan. So kiranya nampak kira hot art ni satu kelainan lah, sambil yang kita bukan yalah macam tema hot art lah, bukan sekadar hiasan je. Kiranya lain daripada yalah kalau kita nak buka open mata orang daripada kita gantung benda-benda yang ya memanglah nampak dari segi apa seninya tu nampak lah kan, lawa cantik kan, tapi dari segi orang kata apa manfaat manfaat tu daripada sudut nilai lain itu dia sekadar macam hiasan je lah. Nampak dari situ je. Tapi kalau kata hot art ni bila orang tengok dia, contohlah macam kalimah Allah ke Muhammad kan, kalau macam orang tak reti baca Arab ke pun, bila tengok tu orang tahu okey kan. So macam saya tak langsung tu kira selain kita bermuamalat dengan orang tu adalah insya-Allah lah kan, adalah saham dia lah manfaat tu. Ada saham dia tu kan. Itu yang nampak awak jadi macam minat yang untuk tolong Mika untuk buat hot art kan. Nak promote hot art ni itulah antaranya kan. Nampak lah di situ. Menarik memang menarik. Itulah dia sebenarnya apa, bisnes ni wujud sebab ada masalah kan. Jadi bila kita niat nak bantu orang, dia insya-Allah lebih, bila kita buat tu kita tak rasa penat. Dia ada datang orang kata passion tu. Sebab tu bila customer PM merepek pun kadang tanya yang bukan kita layan juga sebab niat kita nak bantu dia dapatkan sesuatu yang bermanfaat tu kan. Betul. Lah antara yang teman nak share ni pasal matlamat tujuan lah. Dia bila kita clear tentang matlamat ni, dia insya-Allah flow kita tu kita nampak nak buat apa tu. Tak adalah orang berbanding bila join bisnes ni dia jenis saja nak buat duit. Nak buat duit jadi dia tak ada, bila tak dapat duit dia jadi jadi penat lah, jadi down kan. Bila kita niat nak bantu orang tu, niat bantu orang dia lain lah, dia jadi lain. Jadi insya-Allah bila secara tak langsung bila niat betul, jalan tu Allah lebih mudahkan lah, lebih bantu kan. Macam teman dulu lah, teman share masa awal bisnes dulu, memang kita tak terfikir pun nak bantu orang. Kita nak fikir nak bantu diri kita je. Kita nak dapat duit, dapat income, mudahkan tambah pendapatan. Jadi bila niat macam tu yang teman nampak bisnes tak pergi jauh. Dan bila tak dapat sale tu kita rasa stres semua kan. Jadi bila teman mula sedar ni, bila kita join orang-orang bisnes semua ni kan, jadi dia orang share tu kita pun nampak sebenarnya bisnes wujud sebab ada masalah.
Nak lebih clear kita letak matlamat. Jadi tu sikit sebanyak lah. Jadi yang teman share pasal matlamat ni, itu secara umum. Dan matlamat dalam jualan pun kita boleh buat matlamat. Yang teman nak share ni adalah tentang magic numbers. Sekarang ni sajalah teman tanya lah, kita pernah dengar apa magic numbers? Itulah kira apa benda baru jugalah. Benda Kan? baru jugalah. Teman pun bila mula belajar magic numbers ni, baru teman nampak apa yang nak kena buat setiap bulan tu. Tak adalah kita kira apa, kita jual tu sembrono. Sekejap, masalah kan. Teman nak share whiteboard. Jadi macam mana buat? Sekejap ya. Itulah macam bila kan apa, sebab awak pun memang ada link dengan apa InScan yang untuk bangunan usahawan lah, usahawan muda kan. InScan itu bila so bila biasanya bila orang tanya kan, bila biasa orang baru lah, dia macam baru nak cuba bidang bisnes, dia orang memang minat bisnes. Tapi bila tanya, bila tanya nak buat bisnes apa, lepas tu dia macam dia macam suka, dia macam mana, dia pun macam tak nampak sebenarnya dia buat bisnes tu untuk apa. Kan, bila tengok orang lain buat bisnes ni, dia pun nak buat, kira try lah, dia try tu okey. Tapi maksudnya dia tak ada matlamat, dia nak try tu sebenarnya untuk apa. Kalau dia memang sama je cakap dengan kawan-kawan lain pun, kalau buat bisnes memang kalau targetnya untuk buat duit, utamanya tu nak buat duit, silap lah. Dia akan jadi macam, dia akan fikir untuk, maksudnya dia akan fikir untuk buat sale je. Maksudnya dia akan buat lah, dia akan dari segi, kalau senang ni, dari segi marketing memang akan jadi gempak lah marketing ni. Tapi bila tak dapat duit jadi stres lah. Bila benda tu tak jadi stres kan. Kadang bila paling simple lah, awak kalau tekan kat mana-mana orang, kawan-kawan pun kata paling simple cara buatlah apa bisnes apa pun, paling simple ni cara kita layan customer tu. Kalau kita memang layan customer tu okey, maksudnya tak kisahlah, maksudnya dia kadang bajet dia, lepas tu trusted lah. Sebenarnya kepercayaan lah, dia nak tengok kepercayaan tu sebenarnya utamanya, biasa customer ni kan. Sebab satu, sebab kita guna medium online ni, medium online ni itulah cabaran dia kan. Sebab kalau apa, direct apa, kita buat direct jualan ni, orang kata direct selling ni, kita mana face to face kan, orang lagi percaya lah. Itu yang paling baik. Bila kita buat online ni, kadang apa, ni proses dia tak terus dapat. Bukan kata orang lain, kita sendiri pun kan, kalau kita nak nak berurusan dengan orang tak kenal ni, jadi macam betul ke ni, itulah kan. Kalau boleh percaya ke ni kan. Mesti dia akan macam tengok Shopee kan. Kalau kita nak beli tu pun, kita tengok sebelum ni dia ada track record lah. Record dia macam mana kan. Review dia macam mana kan. So benda tu lah, bila alhamdulillah, bila Hot Art tu memang ada record okey kan. Fikirnya ada testimoni sebelum ni. So benda kita pun ada record tak okey, cuma kita upgrade lah kan. Itu yang penting, feedback tu kan. Yelah, biasalah bisnes mana-mana pun dia ada pro and kontra kan. Tapi apa pun maksudnya orang tengok progress tu. Kadang orang tengok memang sebelum ni mungkin macam ada kurang mana-mana kan.
Kiranya tim tu jugalah kita kena bantulah kalau ada kurang mana-mana bagi tahu je. Kalau ada enjin apa kalau ada masalah apa bagi tahu je. Sebabnya Kadang-kadang benda live ni group pun terus senyap kan. Kita tak tahu feedback. itulah. Kadang betul je lah memang kita apa mana-mana pun kan bila dah ramai tak ada nak layan seorang-seorang. Betul. Bukan kata buat bisnes apa dalam apa keluarga sendiri pun kan kalau dah ramai kan macam Mika lagi kan adik-beradik ramai kan. Yang macam kenah pula mana nak layan dia semua kan. Mana ikut dan lah mana tempat lah kan. Tak apa, teman tak boleh nak share whiteboard. Kira teman tulis dekat bahagian chat tu boleh? Boleh juga. Nota-nota kan. Okay, teman nak start pasal magic numbers. Magic numbers ni dia matlamat lah. Setiap kita letakkan satu matlamat ataupun target. Setiap bulan tu berapa kita nak capai. Dia kalau orang yang tak tahu magic numbers ni, siapa-siapa pun boleh je letak target setiap bulan. Contoh aku nak RM1,000 sebulan kan. Dia boleh letak, tapi kelebihannya yang teman nak share magic numbers ni, kita nampak berapa banyak kita kena letak, berapa banyak kita kena jual, berapa banyak kita kena buat kerja semua ni. Jadi tak adalah kita orang kata setiap bulan tu tak ada tujuan. Jadi bila letak ni, ni antara tujuan dia, biar kita nampak buat satu perkara tu kita nampak apa yang kita kena buat. Daripada kita ada setengah orang dapat iklan dia viral, dia tak tahu pun apa yang dia nak. Jadi benda tu tak nampak lah. Okay, tentang magic numbers ni, katakan pada bulan ni kita punya promo Jun, satu set produk RM300 kan. Contoh kita letakkan, okay, Mika macam bulan lepas dah berjaya capai 1,000 lebih kan. Okay, bulan ni berapa Mika nak cuba capai? Untuk bulan ni dari segi amount ke macam mana? Segi jual. Kalau macam bulan lepas Mika dah berjaya capai RM1,000, 1,000 lebih kan. Kalau bulan ni macam mana? Nak 1,000 lebih ke? Macam mana ke? Berapa numbers tu? Berapa nombor ni? Kiranya kalau boleh letak satu nombor yang clear terus. Contoh 1,200 berapa sen? Contoh lah kalau ada lah. Berapa sen mengikut kemampuan Mika lah. Macam bulan lepas mampu capai 1,000. Mungkin dalam 500 ke macam tu. Apa? Kita try. Dalam 500 ke kan? 500? 500? 1,500 ke sana? Macam 1,500 macam tinggi sangat kan. Sebab bulan ni rasa macam bulan ni dah ada komitmen dah. Kalau dapat maintain yang sebelum bulan tu pun okey kot rasanya macam. Apa kita test apa? 1,000 kan? Okey boleh. 1,000. Try. Okey, katakan kita letak 1,000. Dia kadang-kadang magic numbers ni kita tak boleh letak terlalu jauh daripada pencapaian kita yang sebelum. Dan dia tak boleh kurang. Paling kurang kita up sikit supaya kita nampak kan. Untuk letak 1,000, kita bagi 1,000 tu yang kita nak capai. Dia kaedah dia berapa kita nak capai 1,000 tadi. Kemudian berapa satu set produk yang kita jual pada bulan ni, iaitu RM300 kan. RM300. Okey. Kemudian sekarang ni kita dah tahu kita nak capai berapa dan kita dah tahu berapa harga produk. Kemudian sekarang ni kita nak tahu berapa banyak yang perlu kita berapa banyak set yang perlu kita jual untuk capai 1,000 tu. Jadi kita bahagi 1,000 bahagi 300. Kita dapat dalam kita perlu jual untuk capai 1,000 tu lebih kurang dalam bulan ni saja kena dapatkan dalam 4 orang lah. Dia 3 point something lah, tapi kita letak dalam 4 orang. Kita letak 4 orang. Ataupun 4 set dulu, letak 4 set. Nampak kat bahagian chat tu kan. Jadi RM1,000 yang Mika nak capai. RM300 harga produk. Satu set lah. Kalau yang Mika dapat jual yang 300.
Yang lain-lain pun tak kisahlah. Ni kita letak 200-300. So sebenarnya dalam bulan ni Mika hanya perlu jual 4 set je. Jadi kat sinilah yang kita mula nampak. Kita mula nampak sebenarnya nombor ni kalau kita ikut logik kita kecil lah. 4 set, insyaAllah ada jalan. Dan mengikut sekarang ni 4 set ni secara umum kita nampak dah gambaran. Kalau busuk-busuk pun 4 orang lah kita kena dapatkan, kan? Betul tak? 4 orang customer lah bersamaan dengan 4 customer. So seorang customer beli 1 set. Okey, mengikut pengalaman Mika lah. Kalau macam bulan lepas Mika dapat 6 orang kan. Daripada 6 orang tu berapa ramai orang yang PM sebenarnya yang tak jadi beli tu lah. Termasuk yang tak jadi beli yang dengan 6 orang jadi beli ni. Total tu berapa orang? Total ada belas juga lah. Kan. Jadi sebenarnya benda tu proses. Benda tu normal sebenarnya. Sebab itulah orang kata proses funnel tu. Daripada 16 orang tu ditapis jadilah 6 orang yang beli dengan kita. Dan 6 orang yang beli dengan kita ni apa kita kena buat? Dia orang ni lah yang kita kena convert pula. Orang kata tukar dia, alihkan dia jadi klien kita. Jadi bila prosesnya jadi klien daripada customer ni dia makan masa sikit lah. Kita kena orang kata engage dengan dia, kena keep in touch dengan dia. Sentiasa kita follow up, tanya khabar, buat kawan gitu kan, buat kawan. Jadi daripada customer tu lah kita boleh convert dia jadi klien. Klien ni apa? Klien ni yang sentiasa beli dengan kita berulang-ulang kali. Untuk kita jadikan dia ni nak beli dengan kita ni berulang-ulang kali. Okey kan Jid? Okey. Kan. Beli berulang-ulang kali. Jadi pengalaman Mika sebelum ni adalah 12 orang lah, katakan 16 orang dapatlah 6 orang. Jadi kat situ proses dia. Jadi bila bulan ni Mika nak capai lagi 1000 tu, Mika hanya perlu jual 4 set ataupun dapatkan 4 orang. Jadi daripada nak dapatkan 4 orang tu, nampak dah. Kita sebenarnya tak boleh dapat 4 orang saja. Kita kena cari yang PM kat kita sekurang-kurangnya 14 orang contoh. Jadi 14 orang tu mesti ada yang beli dengan kita. Jadi mudah-mudahan daripada 14 tu bukan 4 orang je, mungkin 10 orang atau lebih lah. Jadi antara cara yang sekarang ni kita dah nampak kan, dah nampak clear view. Okey, bulan ni Jun RM1,000 aku nak capai. Produk RM300, 4 set aku kena jual. Okey, nampak dah, clear dah. Sekarang ni kita nak sembang pasal jalan dia. Okey, sekarang ni dengar tak suara teman? Takut Mika tak clear. Dengar. Boleh. Okay, sekarang ni kita dah clear dah. Sekarang ni kita nak sembang pasal jalan ataupun cara-cara dia. Okey, yang pertama, dalam bisnes ni sebenarnya penat bila kalau kita tiap-tiap bulan terlalu sangat fokus cari pelanggan baru. Jadi bila cari pelanggan baru ni sebenarnya penat. Dan kita pun mungkin tak mampu nak cari pelanggan baru kan. Jadi antara cara jalan-jalan dia yang boleh teman share kan adalah dengan kita cari balik kontak-kontak yang pernah PM kita tu, yang tak pernah beli tu. Yang pernah kontak kita dan tak pernah beli tu. Kita save nombor dia ni sebagai prospek contoh kan. Taklah nama, tanya nama sebagainya, kita buat kawan, share pasal percuma ebook tu. Tu antara jalan-jalan kita nak orang kata nak engage dengan dia. Supaya dia percaya kan. Dia datang percaya tu insya-Allah dia beli. Kan. Lepas tu itu salah satu tu, save nombor dia orang ni, kita follow up bulan ni. Follow up. Okey, sekarang ni bulan ni ada promo sekian-sekian sebagainya. Kita ada ebook sekian-sekian bulan ni. Kita follow up dia, buat kawan. Okey, itu yang pertama. Untuk jalan-jalan kita nak capai 4 orang ni. Okey, selain daripada kita cari kita boost kita viral tu masih perlu diteruskan. Sebab kita mungkin tak tahu siapa lagi yang akan datang kat kita. Jadi teruskan konsisten, post dekat WhatsApp ke Facebook dan sebagainya, konsisten. Dan nombor-nombor yang pernah PM kita tu pun kita follow up balik. Kita layan dia lah. tanya khabar ke apa ke. Okey, kemudian antara jalan kita nak capai jualan 4 set sebulan ni untuk capai RM1,000 sebulan ni, iaitu dengan kita pertama follow up customer kita. Teman percaya Mika dah ramai dah customer, paling kurang 10 lah, termasuk bulan-bulan sebelum ni kan.
gagal berapa orang customer yang Mika dah ada dah. Termasuk yang bulan lepas 6 orang dan yang sebelum-sebelumnya pernah beli. Total berapa orang customer? Betul. Hasil Berapa orang agak-agak? Lain-lain sangkut ke nak? Berapa orang? Okey ke? Yalah, orang ada. Putus-putus suara Mika. Putus-putus. 15 tu. Kan 15 orang kan. Kalau 15 orang, okey, suara teman dengar clear. Masuk sebelum ni kan. Pastinya asing. Nyari customer, dia kurang. Hello, okey ke? Hello. Hello. Dengar tak? Dengar ke? Dengar tapi putus. Hello. Hello. Dengar tapi putus-putus. Hello. Hello. Dengar ke? Dengar. Suara teman okey tak? Hello. Hello. Okey tak? Okey. Dengar ke? Dengar. Cuma dia delay. Putus lepas tu dia delay sikit. Maksudnya bila teman cakap, bila Mika cakap tu,
teman respon tu dia jadi apa? Lambat. Hello? Tak pun cuba keluar masuk balik. Okay, kita sambung. Okay, jadi lebih kurang customer yang dah pernah beli dengan Mika tu dalam 15 orang kan. Okay. Jadi antara cara kita nak capai 4 set jualan bulan ni adalah dengan Mika follow up balik customer 15 orang tu. Jangan direct terus bukan menjual kepada mereka. Bukan jual kat dia orang. Mula-mula kita follow up lah, tanya khabar apa semua tu kan, benda tu ni biasalah. Kemudian kita share dengan dia orang free ebook tu yang apa? Yang percuma, free ebook yang rahsia gantung frame tanpa tepuk dinding tu. Kemudian kita ajak juga mereka sambil-sambil kita tanya khabar semua tu, tanyalah feedback kan. Tanya frame-frame yang beli dulu tu okey lagi ke tak kan. Kemudian yang ni kita nak ajak dia orang ni. Kita nak ajak dia orang okey, memandangkan tuan atau perempuan pun okey dengan frame kami semua tu kan. Boleh tak kenalkan dekat kenalan-kenalan tuan ke, mungkin ada yang sedang mencari kan hiasan yang bermanfaat, ataupun jiran-jiran ke, ataupun ahli keluarga, ataupun dia nak hadiahkan dekat, mungkin kalau ada mak ayah lagi kan, nak hadiahkan dekat mak ayah dekat kampung. Jangan risau, insya-Allah kita boleh post dengan nota sekali. Macam yang siapa hari tu? Yang customer Mika yang minta sekali teman buat nota tu kan. Dia hanya tanya je lah, okey ke frame kan, ada nota sekali. Tu pun buat tak ada nak tulisan tu, tak tahu macam mana kan. Teman tu nulis tak ada apa, tak print pun, tulis tangan, kita buat dekat kad. Tanyalah dia feedback macam mana kan, kita buat dekat kad hari tu. Tu antara contoh. Sebab bila customer kita yang sebelum pernah beli tu dia seronok, insya-Allah dia mudah untuk sharekan dekat orang. Bila dia share kat orang tu, contoh kalau ada 15 orang, seorang tu share, andai kata rezeki setiap orang yang share tu lekat seorang, dah 15 customer dah Mika dapat.
So bila 15 customer daripada dia orang ni yang dapat tu, kita janganlah, kita pun ada lah orang kata budi bicara, janganlah orang kata minta share je kan, tapi kita tak bagi apa-apa pun daripada kita. Antara yang kita nak bagi kat dia orang, bila dia orang share tu, kita bagilah e-book tu. Kemudian antara lain tu, kan RM300 set yang RM300 ni, kan komisen Mika RM45 kan? Kan RM45. Jadi pada Mika lah, ikut Mika nak bagi berapa komisen dekat customer tu kalau dia orang sharekan. Tapi janganlah bagi komisen tu sebab dia orang share. Maksudnya bagi komisen kalau ada yang beli sebabkan dia orang share. Barulah Mika tak ni kan. Tak nanti nak bayar siap orang. Jadi sebabkan dia orang share dan ada pula yang membeli sebab dia orang share tu, kita nak bagi komisen ataupun dia orang akan dapat diskaun untuk pembelian yang lain pula. Ikut Mika. Daripada RM45 komisen tu, berapa yang Mika nak bagi untuk korbankan sekejap, bagi dekat kongsi rezeki dekat customer tu. Terpulang. Itu antara salah satu cara bila kita nak dapatkan 4 set tu melalui customer kita. Sebab tu ada company-company ni ada disimpan database ni. Sebab database ni kalau bahasa orang bisnes ni, database is king. Sebab tu dia orang jarang, kadang-kadang kita tak kenal pun company tu tapi dia orang tu dah jadi company yang besar sebab dia orang jaga customer. Dia orang jaga customer, dia orang simpan nombor customer, dia orang kenal customer tu dan dia orang sentiasa follow up. Itu antara rahsia lah. Dan kita sekarang ni Pokok kita dah ada dalam lebih kurang 500 orang customer. Dari semasa-semasa yang kita upgrade, datang customer baru, kita simpan nombor-nombor tu untuk apa? Untuk kita ni lah. Kita follow up balik. Okay, setakat ni clear tak tentang follow up customer? Okay, clear. Dia terpulang juga kalau Mika ada kreativiti masing-masing kan. Kreativiti sendiri. Nak minta dia ajak macam mana ke. Okay, itu yang pertama, customer. Okay, yang kedua, selain daripada customer ni, yang pertama tadi, ajak customer viral dan kita bagi komisen kalau dia yang beli. Okey, yang kedua ni adalah dengan, sebenarnya dalam ramai-ramai ejen hot ad yang teman buka open untuk siapa-siapa yang betul-betul nak one on one, teman bimbing. Kelas macam ni yang kita bimbing macam one on one dengan Mika ni, insya-Allah kita akan berterusan sebab teman betul-betul nak lahirkan leader dalam hot ad ni. Yang mampu, ada team sendiri, macam-macam company lain lah, dia orang ada team-team kan. Jadi kita nak lahir macam tu. Jadi benda tu proses dan teman dah mulakan langkah pertama. Semalam Ustaz Nizam tu ejen baru pun dah commit. Jadi teman kena jaga dia. Hari ni kita teman dengan Mika pula. Teman nak jaga Mika. Supaya nanti 4 orang ni adalah orang kata perintis, leader-leader dalam hot ad. Itu yang teman, harapan teman. Jadi jalan yang kedua ni, selain daripada follow up customer yang pertama tadi, yang kedua ni ialah teman beri kepercayaan kepada Mika untuk rekrut team. Rekrut dropship untuk Mika buat team. Jadi Mika dah ada kelayakan yang hot ad bagi kepercayaan untuk ajak siapa-siapa yang Mika nak rekrut untuk jadi team Mika. Jadi Mika sendiri adalah founder kepada team Mika. Terpulanglah nak bagi nama apa kan. Team apa-apa. Sekejap ada orang call. Okey. Clear tak? Teman kena boleh. takut putus-putus. Kan. Awak off kamera takut kalau buka kamera lain lagi ni kan. Okey, tak apa. Okay, jadi dengan rekrut team ni, antara jalan kedua ni adalah dengan merekrut team. Mika bolehlah ajak mungkin customer nak tak jadi sebahagian daripada hot ad. Jadi dia orang tu Mika lah jaga, jangan add masuk dalam grup besar, grup ejen yang besar tu. Yang tu biar, itulah setakat tu. Tapi untuk Mika, Mika boleh buat grup WhatsApp sendiri untuk Mika dengan team Mika sendiri. Gitu. Jadi daripada Mika ni, daripada team Mika ni, komisen tu kat situlah. Daripada RM45 tu, berapa Mika boleh bagi kat dia orang? Mungkin Mika 40, RM5 kat dia orang. Contoh.
Kerja ni macam Mika juga, viral je, tapi Mika ni kerjanya lebih sikit sebab nak jaga dia orang. Tu tanggungjawab Mika lah sebagai leader team. Dan teman sendiri tak buka pun siapa-siapa nak rekrut kat ejen lain sebab mereka tak datang kat teman untuk one-on-one, jadi yang datang kat teman ni yang teman bagi special. Jadi Mika dah boleh cari rekrut team, nak tarik daripada customer sedia ada ataupun Mika nak rekrut orang baru ataupun kawan-kawan ke yang mana-mana yang nak side income. Jadi secara tak langsung kita dah bantu dua golongan. Yang pertama, kita nak bantu customer yang nak dapatkan produk kita, hiasan dinding yang bermanfaat tanpa tepuk dinding. Yang kedua, Mika dah dapat bantu orang cari pendapatan. Sebab kita percaya kalau kita kongsi rezeki, insya-Allah rezeki kita lebih bertambah-tambah. Okey, clear tak? Clear. Boleh. Okay, Cik. Boleh tak kita sambung nanti sebabnya ada Istro Awani nak datang interview teman hari ni. Okay. Okay, nanti dah nanti teman mesej balik, kita sambung balik, okey? Okay. Apa